Assalamualaikum, saya Zairani dan saya akan membimbing anda, ibu, ayah, guru, macam mana cara nak mengajar anak membaca Jawi. Baik, kita akan berpandukan kepada buku Bacalah Jawi dan untuk kali ini kita akan fokuskan kepada Bacalah Jawi 1. Macam mana caranya? Okey, sebelum tu ada 3 perkara. 3 perkara yang ibu bapa guru wajib tahu. Dia ada yang sunat dia, yang harus dia pun ada je. Tapi yang dalam video kali ini kita bagi tahu yang wajib saja. Okey, apa dia perkara yang wajib ibu ayah tahu? Iaitu dalam buku Bacalah Jawi 1 dan 2 ni, kita fokuskan kepada mengajar anak huruf-huruf yang kita kata dekat dalam hati dia. Dekat dalam hati. Apa maksudnya tu? Ialah huruf-huruf yang ada dalam kelompok kata Melayu jati. Apa maksudnya? Maksudnya huruf sad, dha, ta, za tu tak ada. Bukan dalam Bacalah Jawi 1 dan 2. Ya? Tapi dia duduk dalam Bacalah Jawi 3. Kemudian baru kita ajar. Okey, so apa dia hurufnya? Ini dia. Tak banyak pun, sikit je. Jadi apa yang kata susah? Tak susahlah. Sikit je. Alif, bata, ninya, semua tak ada yang huruf-huruf yang susah-susah. Semua huruf yang memang ada dalam percakapan kita sehari-hari. Okey. Kemudian yang kedua ialah kata kunci. Untuk Bacalah Jawi. Bacalah Jawi je. Okey. Bacalah Jawi kita gunakan pendekatan kata kunci. Apa maksudnya? Apa maksud kata kunci itulah? Iaitu, kalau biasa kan kita ajar anak membaca yang ada dalam pasaran lah. Biasanya dia akan ajar terus kepada huruf ataupun bunyinya, satu-satu huruf tu. Tapi tak, bagi Bacalah Jawi, kita perkenalkan satu kata kunci dulu. Kata kunci tu maksudnya dia mungkin dalam bentuk perkataan ataupun rangkai kata. Okey, contoh ani bawa bunga. Itu ialah kata kunci. Ni contoh dia kata kunci ani bawa bunga tu kata kunci lah. Ikan tepi titi tu kata kunci lagi. Ular suka susu pun kata kunci. Daripada kata kunci ni baru kita perkenalkan satu-satu huruf. Kita fokuskan kepada satu-satu huruf. Okey. Kenapa kita perkenalkan kata kunci tu? Sebab kata kunci ni dia penting. Dia penting sebab dia akan membantu anak untuk ingat huruf tu. Biasa kan kalau ibu bapa dia tengok anak dia ajar anak hari ini, besok anak dah lupa. Lusa lupa. Lepas tu bila anak tak tahu dia akan terus bagi jawapan. Ini nun ataupun oh ini terus dia bagi jawapan. Tapi kita tak nak cara tu. Tu cara lama. Cara lama. Kita nak cara yang baru ni maksudnya kita tak spoon feed. Kita tak terus bagi jawapan. Tapi kita nak anak kita berfikir. Tu sebab kita minta dia ingatkan kata kunci. Sebab tu kita perkenalkan kata kunci. Sebab dia akan dapat jawapan apa yang dia tak ingat tu daripada kata kunci. Ya? Okey, ada banyak lagi kata kepentingan kata kunci ni. Boleh tengok dalam kursus pemantapan. Ini ialah kursus asas. Okey, kemudian perkara yang ketiga yang kita perlu tahu ialah adanya sistem 4P. Sistem 4P ni sebab kita nak memudahkan kita merancang pengajaran kita. Pengajaran kita bermula dengan P1. 4P tu apa dia? P1, pengisian. Sebelum mula mengajar, ada pengisian. Apa pengisian tu? Ialah bunyi-bunyi ataupun kata kunci tadi itulah. Dan juga bunyi huruf. Kemudian P2. Dah dengar huruf tu macam mana, bunyi dia macam mana, baru kita minta dia lihat kepada bentuk huruf dia. Bukan kita tunjuk dulu bentuk huruf dia, baru kita ajarkan bunyi dia. Bukan. Ajarkan bunyi dia dulu, baru kita tunjukkan bentuk huruf dia. Kemudian P yang ketiga, pemilihan dan pemisahan. Yang ini yang biasalah. Selalu guru-guru pun selalu terlepas pandang tentang
kepentingan pemilihan dan pemisahan. Ataupun perkataan lain dia ialah pemenggalan. Okey, nanti kita akan ni lagi. Okey, P keempat ialah baru pemaduan. Baru pemaduan. Ataupun gabung bunyi. Okey. So, kita nak mula. Tapi sebelum tu, kita tengok apa tu bunyi vokal dulu. Ini kita kira sunat muakkad lah. Tadi tu wajib. Yang ni sunat muakkad. Okey. Bunyi vokal, dia dalam bahasa Melayu, sebab Jawi ni kan kita ajar nak membaca dalam bahasa Melayu kan. Okey, bahasa Melayu bunyi dia ada 6 bunyi vokal. A, I, U, E, O. Ini dia ialah huruf dalam padanan dalam huruf Jawi. Ada 3 saja padanan dia, iaitu huruf alif, waw dan juga ya. Okay, ini huruf vokal. Dan untuk bacalah Jawi 1, kita fokuskan kepada 3 ni saja dulu. Ya? Tak nak ajar banyak-banyak sangat. Nanti kan budak keliru. Sebab kan bunyi ada yang dekat-dekat kan? E dengan A dekat, U dengan O pun dekat. Jadi, untuk anak yang kecil ni, kita fokuskan kepada yang kontras saja. A, I, U. Okey, kita tengok ni. Okey, kalau dalam halaman 2 ni, dia mulalah ni. Nak ajar baca ni. Ajar Jawi So, sebelum kita ajar ni, kita dah ada pengajaran dia. Apa pengajaran dia? Iaitu P1 tadilah. Pengisian. Okey? Pengisian. Okey, macam mana cara nak ajar pengisian? Jangan tunjuk lagi buku. Tak payah tunjuk buku lagi. Ya? Tapi kita ajar anak sebut kata kunci tu. Ani, bawa, bunga. Ani, bawa, bunga. Sampai anak tu dia boleh ingat dan dia boleh sebut dengan baik. Jangan Ani bawa bunga. Tak nak. Ani bawa bunga. Orang KL. Kan? Tak nak. Sebut kena jelas. Ani bawa bunga. Sebab daripada Ani bawa bunga tu sebenarnya kita nak ajar bunyi A. Jadi kena selaras lah. Ani bawa bunga. A. Betul tak? Kalau Ani bawa bunga tak selaras dah. Okey? Okey. Selepas tu baru kita tunjuk. Okey, yang tadi tu ada macam mana cara nak ajar kata kunci tu, sama ada dengan bernyanyi ke, dengan bercerita ke, bermain. Tu semua saya ada ajarkan dalam kursus pemantapan. Kalau nak tahu lebih detail tentang cara nak mengajar kata kunci tu, boleh tengok dalam kursus pemantapan. Tapi untuk yang kursus asas ni, yang penting anak, objektif dia ialah anak dia ingat kata kunci tu dan juga dia boleh sebut dengan betul. Okey? Alright. Yang kedua, baru kita tunjuk. Ni. Ani bawa bunga. Anak dah dengar dah. Ani bawa bunga. Okey, selepas tu baru kita tunjuk gambar. Itu dah masuk kepada P kedua, iaitu pengamatan. Dah ada dah lah benda yang dia nak tengok. Tadi dengar aja. Okey, ini dia Ani bawa bunga. Dari dalam dalam bentuk gambar. Tapi selepas tu kita tunjuk Ani bawa bunga. Okey, dalam bentuk tulisan. Okey. Anak tu dia cam saja, dia tak ada pun tahu satu-satu ni. Cumanya dia cam saja. Dia nampak ni, dia tahu nah ini Ani bawa bunga secara keseluruhan. Kemudian P ketiga, pilih dan pisah. Baru kita pilih huruf alif saja. Yang ni. Inilah dia rupanya di depan, tengah dan belakang. Tu sebab pentingnya kata kunci. Sebab daripada kata kunci dah nampak dah. Sebab dia huruf bersambung kan? Dia bila dia huruf bersambung, kita kena tunjukkan tiga-tiga bentuk tu. Tapi janganlah mak cakap, ini depan, yang ni dekat tengah, yang ni kat belakang, tak payah. Tak payah. Secara natural sahaja. Okey. Ani bawa bunga. Lepas tu suruh anak sebut yang merah sahaja.
Sebut yang merah saja. A, 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 A. Nampak? Okey, itu dah berapa kali dah. Okey, selepas itu barulah. Okey, ni tadi. Nampak ni halaman yang penuhnya. Halaman yang penuhnya. Okey, mula-mula. Ni ada QR code, boleh nyanyi. Ada lagu dalam tu. Okey, ni bawa bunga. Okey kan? Dari situ pun anak dah boleh, orang kata hafal. Okey? Anak dah boleh hafal, dah boleh sebut dengan betul. Bila menyanyi selalu tu. Okey, lepas tu dia tunjukkan gambar. Ani bawa bunga. Ni Ani bawa bunga. Selepas tu baru tunjukkan dekat tulisan ni. Ani bawa bunga. Selepas tu baru suruh anak sebut, tunjuk dan sebutkan satu-satu. A, dan seterusnya. Okey, sampai ke huruf yang tunggal. Okey. Alright. Ni apa pula? Ni saya bocorkan sikit. Ini daripada kursus pemantapan sepatutnya. Ini adalah teknik. Satu teknik yang boleh kita gunakan untuk selain daripada kata kunci tadi, teknik yang boleh nak ingatkan anak kepada bunyi A. Bila kita sebut bunyi A tadi tu, tentunya mulut kita buka besar. Kan? Mulut buka besar. Tapi kalau ni ikan tepi titi. Nampak? Bila kita sebut ikan tepi titi, mulut kita macam mana? Kan? Dia macam sengih tu kan? So mulut pun kena sengih. I. Begitu juga dengan satu lagi, iaitu ular suka susu. Moncongkan mulut. Kan? Kita moncongkan mulut. Ini bukan wow ya. Tak payah ajar anak ni wow. Ataupun nak ajar ni wow. Bunyi dia tak payah. Kita bagi yang mudah je bagi anak. Yang ringkas saja. Seringkas-ringkasnya. U, A, I. Cukup. Tak payah ni alif ke. Ni ya ke, tak payah. Bukan tak nak ajar dia tu nama huruf tu. Tapi kemudianlah yang penting kita nak anak kita boleh baca kan. Jadi yang mudah je. Kalau yang U ni kita suruh dia moncongkan mulut. Baik, itu untuk pengenalan kepada kata bunyi vokal. Bunyi vokal. Pengenalan kepada kata kunci. Kemudian bila dah pisah, kemudian kita perkenalkan bentuk yang berbeza dan juga huruf tunggal. Ikuti seterusnya untuk langkah-langkah yang lain pula.